Kementerian Pertahanan telah meletakkan radar jarak jauh di Pulau Layang-Layang. Dikatakan Kementerian Pertahanan akan meletakkan radar jarak jauh LRR Long Range Radar di Pulau Layang-Layang milik negara yang terletak di dalam Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang menjadi rebutan banyak negara. Perkara itu telah diumumkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Radar jarak jauh di Pulau Layang-Layang itu akan membantu kita melihat apa-apa saja pergerakan yang berlaku di luar kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE kita itu. Perolehan radar jarak jauh untuk diletakkan di Pulau Layang-Layang itu telah pun diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara, ujar beliau. Penempatan sebuah radar jarak jauh di Pulau Layang-Layang itu akan membantu tugas pemantauan dan juga pengawasan radar jarak jauh di Labuan pada ketika ini. Pulau Layang-Layang di Laut Cina Selatan terletak kira-kira 162 batu nautika daripada barat laut Kota Kinabalu, yang jelas menunjukkan ia adalah milik Malaysia mengikut United Nations Convention The Law of the Sea UNCLOS 1982. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM juga telah menempatkan anggota tenteranya di Stesen 5 di Pulau Layang-Layang itu. Sebagaimana yang kita ketahui, Kepulauan Spratly yang dikatakan kaya dengan minyak dan gas itu adalah panas, dengan beberapa negara serantau seperti China, Vietnam dan juga Filipina mendakwa keseluruhan kawasan kepulauan itu atau sebahagiannya adalah hak milik mereka juga. China sebagai contoh telah menjadikan beberapa terumbu karang di Kepulauan Spratly sebagai pangkalan tenteranya dengan menempatkan pesawat-pesawat tentera, kemudahan radar dan komunikasi serta kapal-kapal perang. Pada tahun lepas, dikatakan Defense Security Asia juga telah menulis satu artikel berdasarkan kepada kertas kerja oleh penyelidik tentera Jepun Lieutenant Colonel Aita Moriki di Japan Air Self-Defense Force JASDF Center for Air and Space Power Strategic Studies CAPS. Di dalam kertas kerjanya itu, Lieutenant Colonel Aita mengatakan bahawa Pulau Layang-Layang milik Malaysia di Kepulauan Spratly itu berkemungkinan dijadikan salah satu sasaran oleh tentera China, sebagaimana ketika ia melaksanakan latihan airborne melibatkan 16 buah pesawat pengangkut tentera negara itu berhampiran Zon Maritim Malaysia ZMM pada 31 Mei 2021. Di dalam latihan airborne yang melibatkan 16 pesawat pengangkut IL-76 dan juga Y-20 milik China itu, pegawai tentera Jepun itu mendakwa Beijing dipercayai mensasarkan penawanan landasan-landasan kapal terbang yang terdapat di Pulau Layang-Layang milik Malaysia, Pulau Taiping yang diduduki Taiwan, Pulau Pagasa Filipina dan juga Pulau Spratly Vietnam. Lieutenant Colonel Aita juga seorang penyelidik di CAPS, merupakan juruterbang dan juga bekas komander 302 Tactical Fighter Squadron JASDF. Di dalam kertas kerja bertajuk The True Meaning of the Chinese Air Force Flying Transport Aircraft near Malaysia, Airborne Units in Power Projection, beliau berkata tentera China sedang merancang untuk melaksanakan operasi airborne melibatkan pengguguran anggota tentera payung terjun di keempat-empat pulau yang masih belum dikuasainya di Laut Cina Selatan. Operasi airborne oleh tentera China itu melibatkan anggota payung terjun yang digugurkan bagi menawan landasan kapal terbang yang terdapat di pulau-pulau di Laut Cina Selatan terdiri daripada Pulau Taiping, Pulau Layang-Layang, Pulau Pagasa, Pulau Spratly. Pesawat-pesawat pengangkut tentera China dipercayai telah pun melakukan penerbangan di ruang udara berhampiran pulau-pulau terbabit bagi membiasakan mereka di dalam keadaan persekitaran di pulau itu. Untuk tujuan itu, kemungkinan kru-kru pesawat pengangkut tentera China berlatih melakukan profil penerbangan di dalam formasi in-trail dipisahkan sejauh 60 batu nautika bagi membiasakan diri mereka dengan keadaan topografi sekeliling. Ini adalah misi oleh formasi pesawat-pesawat tentera China itu, menurut Lieutenant Colonel Aita di dalam kertas kerjanya. Penerbangan 16 buah pesawat China menghampiri ZMM itu bolehlah disifatkan sebagai China Blitzkrieg, bertujuan bagi menawan landasan kapal terbang di pulau-pulau terbabit yang masih belum dikuasai oleh China di Laut Cina Selatan, termasuklah Pulau Layang-Layang. Beliau berkata, China Blitzkrieg ini boleh berlaku pada waktu aman
bertujuan untuk menyukarkan mana-mana pihak mengagak tindakan yang bakal diambil oleh China. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di dalam satu kenyataan pada 1 Jun 2021 iaitu sehari selepas kejadian menggemparkan itu berkata ia telah mengesan penerbangan mencurigakan 16 buah pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China People Liberation Army Air Force PLAAF yang memasuki ruang udara ZMM Kota Kinabalu Flight Information Region FIR dan menghampiri ruang udara nasional pada 31 Mei 2021. Penerbangan pesawat-pesawat PLAAF tersebut telah pun dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi.